Masjid bukan sekadar berfungsi sebagai tempat beribadah, malah ia digalakkan untuk dijadikan lokasi bagi program berkepentingan masyarakat. Perluasan fungsi masjid perlu lebih-lebih lagi dalam memanfaatkan rakyat. Di Melaka, masjid turut bertindak sebagai pusat pemberian vaksin PPV. Nurul Ashikin Abdul Halim bersama Berita Wilayah hari ini. Jadi Syikin, boleh perincikan perkembangan berkaitan? Ya, memandangkan peranan masjid tidak terhad kepada tempat beribadat sahaja, Jabatan Mufti Negeri mempelawa dan menggalakkan Kementerian Kesihatan KKM untuk menggunakan masjid sebagai lokasi program imunisasi COVID-19 PICK. Bagaimanapun, ia perlu menggunakan ruang seperti kawasan lapang, dewan dan auditorium sedia ada di masjid-masjid negeri ini. Mufti Negeri Dato' Abdul Halim Tawil berpendapat masjid adalah pusat yang harus dimanfaatkan sepenuhnya. Dan bagi saya kerjasama di antara jawatan kuasa lembaga masjid dengan Kementerian Kesihatan boleh mengadakan perbincangan lanjut untuk memastikan kelicinan pengambilan vaksin di masjid-masjid itu berjalan dengan lancar. Yang penting bagi saya matlamatnya ialah untuk memudahkan masyarakat, khususnya di kawasan-kawasan pendalaman, saya rasa, dan kita mempunyai institusi masjid yang setia ada, yang mempunyai sedikit kemudahan seperti kawasan lapang, ada pondok kereta umpamanya, ada masjid, ada dewan khas, ada masjid yang mempunyai ruang beranda yang luas dan sebagainya, harus dimanfaatkan. Dan saya rasa inilah kita memanfaatkan dan mengambil matlamat itu pengimarahan institusi masjid itu sendiri. Di Melaka, 4 buah masjid di negeri ini telah terpilih untuk dijadikan pusat pemberian vaksin PPV, iaitu Masjid Al-Alami MITC, Masjid Ar-Rahman Tanah Merah Kerubung, Masjid Jami' Ar-Rahman Kampung Pulai Jasin dan Masjid Tun Khalil Asahan. Manakala Masjid Al-Azim Bukit Pala dipilih sebagai special pusat pemberian vaksin SPPV. Sementara itu, Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia PVATM Melaka menyeru semua ahlinya untuk mendaftar di MySejahtera bagi memudahkan pemberian vaksin berjalan lancar. Demikian ditegaskan Yang di-Pertuanya Datuk Seri Muhammad Fazil Syafi ketika ditemui RTM. Jelas beliau, perbincangan juga dibuat dengan Panglima 3 Division Major General Datuk Tengku Muhammad Fauzi Tengku Ibrahim bagi membolehkan veteran ATM menerima vaksin di kem terendah. Kita ada hantar surat dari cawangan-cawangan bagi tahu mengatakan dia orang kena daftar. Setiap cawangan kita tak boleh mahal, tapi insya-Allah alhamdulillah walaupun dia orang ni dah berumur, anak-anak mereka ada, jadi dia orang pun dah daftar. Kita memang bagi galakkan setiap cawangan untuk daftar. Sebab itu kalau kita tengok setiap cawangan tu dah mula start, dia orang dah buat pergi cucuk vaksin lah. Pihaknya akan memastikan kesemua ahli PVATM Melaka seramai 12,800 orang menerima suntikan vaksin. Ibadah korban di Melaka diteruskan dengan mematuhi SOP ditetapkan. Tidak ketinggalan Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia PVATM Melaka dengan kerjasama syarikat swasta. Mereka mengorbankan 9 ekor lembu. Menurut Yang di-Pertua PVATM Melaka, Datuk Seri Muhammad Fazil Syafi, kesemua lembu berkenaan disembelih di Pusat Penyembelihan Alur Gajah dan petugas hanya perlu melapas serta membungkus daging korban. Petugas juga dihadkan kepada 15 orang sahaja. Ibadah korban ini akan kita sampaikan kepada 14 cawangan di seluruh negeri Melaka PBTM, dan juga kepada asnaf-asnaf yang telah kita pilih, dan juga kepada staf-staf Fazi Group, dan juga kepada kawasan-kawasan sekitar ini di masjid-masjid. Jadi kita berharap dengan adanya korban ini akan meringankan beban mereka yang terkesan dengan COVID-19 ini. Malah, sesi agihan daging korban bagi ahli PVATM dilakukan sendiri oleh ketua cawangan masing-masing. Laporan itu mengakhiri lintas langsung dari Melaka. Bersama kita wujudkan persekitaran selamat untuk semua demi memutuskan penularan COVID-19. Kembali ke Angkasa Puri untuk lebih banyak perkongsian menarik dalam Berita Wilayah selepas ini.